Selamat pagi dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 4 ingin membentangkan tajuk menguraikan komponen utama sistem dan jentera pentadbiran negara. Komponen utama sistem kerajaan Malaysia. Terdapat beberapa komponen utama sistem kerajaan Malaysia, yaitu Badan Pentadbiran, Badan Perundangan, dan Badan Kehakiman. Badan Pentadbiran ini berperingkat persekutuan di Malaysia, mengikut peringkat persekutuan di Malaysia. Seperti Badan Pentadbiran dijalankan oleh pentadbiran peringkat kerajaan persekutuan, kerajaan negeri, dan kerajaan tempatan. Tugas utama kabinet ialah menggubal dan menjalankan dasar tertinggi negara, yaitu diketuai oleh Perdana Menteri dan diikuti oleh menteri-menteri lain. Seperti PM dilantikan oleh dilantikan oleh Yang di-Pertuan Agong, dan menteri-menteri lain dilantik oleh YDPA atas nasihat PM peringkat negeri. Kuasa pentadbiran, kuasa eksekutif Raja Sultan Yang di-Pertuan Negeri dan Yang di-Pertuan Negeri. Semua perlembagaan negeri mengandungi syarat, yaitu mengikut Section 1, Section 2, bertindak mengikut kuasa budi bicara berikut. Untuk melantik Perdana Besar, Menteri Besar tidak setuju permintaan untuk membubarkan DUN. Maksudnya melantik Menteri Besar mestilah mengikut persetujuan daripada atasan-atasan, dan tidak boleh tiada kuasa untuk membubarkan DUN. Badan Perundangan pula, proses pembuatan undang-undang di Parlimen. Badan Perundangan pula, proses ataupun cara membuat undang-undang di Parlimen ialah haruslah dicadangkan kerajaan ataupun daripada wakil rakyat, dan undang-undang digubal oleh peguam negara. Bacaan pertama di Dewan Rakyat sebagai pengenalan sahaja, tidak boleh dibahaskan. Bacaan kedua di Dewan Rakyat dibahaskan dari segi dasar, sekiranya diluluskan peringkat jawatan kuasa di Dewan Rakyat, baru boleh dibincangkan secara mendalam lagi. Bacaan ketiga, Dewan Rakyat dibahaskan semula dengan pindahan terperinci oleh jawatan kuasa Dewan sekiranya diluluskan. Di Dewan Negara, proses seperti Dewan Rakyat diulangi sekiranya diluluskan pengesahan yang dihantar kepada DYMM
yang di Pertuan Agong. Sekiranya diluluskan, ia akan diwartakan dalam warta kerajaan dan ditandatangani kerajaan. Badan Kehakiman Undang-undang Tradisional terdiri daripada undang-undang adat Melayu, seperti termasuk seperti Semenanjung Tanah Melayu yang telah membuat undang-undang tersebut. Adat Pepati dan adat Timonggong dan undang-undang adat Bumi Putra termasuk Sabah dan Sarawak Bumi Putra. Bagi kelulusan untuk ditandatangani kerajaan. Seterusnya kawan saya akan melanjutkan. Oke, nama saya Muhammad Jeffrey. Oke. Jentera pentadbiran kerajaan terbagi kepada dua bentuk. Yang pertama, organisasi yang ditubuhkan di bawah kuasa Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Yang kedua, organisasi yang ditubuhkan di bawah kuasa atau budi bicara kerajaan dan pihak pentadbiran. Kabinet merupakan organisasi tertinggi yang menjalankan kuasa eksekutif kerajaan. Persekutuan kuasa pemerintahan dilakukan atas nama YDPA, dibentuk oleh parti yang mempunyai kedudukan majoriti dalam Dewan Rakyat melalui pilihan rakyat, diketuai oleh Perdana Menteri. Jemaah Kabinet Menteri dilantik oleh YDPA. Atas nasihat PM, Jemaah Menteri Kabinet dilantik oleh kalangan ahli-ahli Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Anggota Kabinet bertanggungjawab secara kolektif ke atas setiap keputusan dasar yang dibuat. Setiausaha Kabinet ialah Ketua Setiausaha Negara (KSN), Jabatan Perdana Menteri. Berfungsi sebagai perancang, perumus dan penyelaras segala dasar negara, di samping menentukan kelancaran pelaksanaan dasar-dasar tersebut oleh kementerian-kementerian lain. Diketahui oleh Perdana Menteri, dibantu oleh TPM, Timbalan Perdana Menteri, Menteri-Menteri Utama dan Timbalan Menteri yang khususnya bagi Jabatan Perdana Menteri. Kabinet Malaysia. Mahathir Mohamad membentuk Kabinet Mahathir ke-7 selepas diperkenankan oleh Sultan Muhammad yang keempat untuk memulakan kerajaan baru dalam sejarah politik berikutan. Kemenangan Pakatan Harapan dalam pilihan raya umum Malaysia yang ke-14 pada 9 Mei 2018. Kabinet Malaysia Periode 14 dibentuk pada 21 Mei 2018. Tarikh dibubarkan pada 24 Februari 2020. Okay. Ketua negara pada masa itu yaitu Sultan Muhammad yang keempat, Timbalan Ketua Kerajaan Wan Aziza Wan Ismail PKR,
Ketua Kerajaan Datuk Dr. Mahathir Mohamad. Bersatu ahli parti. Dalam ahli parti adalah Pakatan Harapan, Parti Pribumi Bersatu Malaysia, Parti Keadilan Rakyat PKR, Parti Tindakan Demonstratif DAP, Parti Amanah Negara Amanah, Parti Warisan Sabah Warisan, Persetubuhan Pasokomugun Kadazan Dusun Murut Bersatu, Parti Kemajuan Malaysia. Okay. Parti pembangkang pada masa itu ialah Barisan Nasional, Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu UMNO, Persatuan Cina Malaysia MCA, Kongres India Malaysia MIC, Parti Islam Se-Malaysia PAS, Gabungan Parti Sarawak GPS, dan lain-lain lagi. Okay. Ketua pembangkang iaitu Ismail Sabri Yaakob UMNO. Okay. Sejarah pilihan raya 2018, istilah perundangan. Oke, seterusnya badan eksekutif. Eksekutif ya, merupakan badan yang menjalankan pentadbiran bagi sesebuah negara. Ia juga merupakan institusi politik yang mula-mula sekali diwujudkan berbanding institusi yang lain. Ia penting karena institusi merupakan asas bagi semua politik yang dibentuk menggunakan sistem, yaitu sistem politik dan kerajaan yang menentukan arah dan hala tuju kemajuan sesebuah negara. Eksekutif negara adalah nadi segala kegiatan politik. Walaupun jumlah anggotanya kecil, peranan bagi kegiatan yang dimainkan olehnya adalah begitu banyak sekali. Secara umum ataupun istilah eksekutif boleh diiktiraf sebagai ahli-ahli politik, sama ada yang dilantik ataupun yang dipilih khas untuk menjalankan pentadbiran negara. Di Malaysia, badan eksekutif dikenali sebagai kabinet, yaitu yang diketuai oleh Perdana Menteri, manakala yang di-Pertuan Agong bertindak sebagai ketua negara. Sesetengah negara yang mengamalkan sistem kerajaan secara republik dan kabinet diketuai oleh presiden. Bidang kuasa bagi negara ini adalah secara umum perseorangan. Ia bermakna presiden mempunyai kuasa mutlak, berkuasa melantik semua ahli badan pemerintahan, serta berkuasa melantik, memilih atau menamatkan tempo perkhidmatan ahli kabinet dan pegawai tinggi dalam perkhidmatan awam. Badan eksekutif ini dia mempunyai 3 tugasan yang telah dibahagikan. Yang pertama ialah mentadbir negara. Mentadbir negara ini merupakan tugas utama bagi Perdana Menteri, yaitu merupakan seorang pemimpin yang harus menjalankan tugasnya supaya negara ini tidak kacau lah. Oke, seterusnya perhubungan diplomatik. Ketua eksekutif juga mewakili negara dan mengadakan perhubungan di negara luar seperti negara Malaysia dengan negara lain, mengadakan hubungan diplomatik untuk memastikan kedua-dua negara ini berhubung dengan baik. Bagi badan pengampunan, ini merupakan fungsi sebagai jalan terakhir bagi pesalah-pesalah yang biasanya menghadapi hukuman mati ataupun penjara seumur hidup untuk mendapatkan keampunan di Malaysia. Misalnya yang di Pertuan Agong mempunyai kuasa untuk memberi pengampunan kesalahan seseorang. Seterusnya kementerian yang wujud dalam 2020.
Kabinet Malaysia ataupun Jemaah Menteri ia merupakan sebuah badan eksekutif kerajaan Malaysia. Kabinet yang diketuai oleh Perdana Menteri yang merupakan majlis menteri-menteri yang bertanggungjawab kepada Parlimen seperti peruntukan dalam perkara 43 Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Anggota kabinet hanya boleh dipilih daripada mana-mana majlis parlimen, iaitu Dewan Rakyat ataupun Dewan Negara. Kebiasaannya yang di Pertuan Agong melantik semua menteri atas nasihat Perdana Menteri. Namun begitu, seorang Perdana Menteri hendaklah dilantik terlebih dahulu untuk memastikan anggota yang dipilih tidaklah terlalu membosankan ataupun tidak terlalu sambil lewat. Ya mestilah anggota yang bertanggung jawab. Anggota kabinet sering dilantik daripada majlis terendah bagi parlimen, Dewan Rakyat Malaysia. Walau bagaimanapun, timbalan menteri ataupun setiausaha parlimen dilantik mengikut setiap portfolio, tetapi mereka tidak termasuk dalam kabinet. Kabinet seringkali bermesyuarat secara mingguan setiap Rabu. Itu sahaja dari kami bertiga. Sekian, terima kasih.